Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan kongsikan 3 objektif kajian kami, iaitu menerangkan konsep sahabat menerusi definisi, dalil juga senarai sahabat. Kemudian menjelaskan metodologi 5 para sahabat yang terpilih dan mengemukakan isu kedudukan sahabat dalam Syiah. Konsep sahabat. Konsep sahabat yang pertama daripada Kamus Al-Munawwir, sahabat berasal dari bahasa Arab iaitu sahibah yang bermaksud kawan atau teman. Yang kedua, daripada Ibn Hajar Al-Asqalani, sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan Islam. Yang ketiga, dari pandangan ulama hadis dan ulama usul fiqh, terdapat perbezaan pengertian sahabat di antara ulama hadis dan ulama usul fiqh. Ulama hadis tidak meletakkan syarat adanya masa tertentu dan bertentangan dengan ulama usul fiqh, di mana mereka menyatakan perlu adanya masa untuk menetapkan seseorang itu sebagai sahabat. Saya Nurul Firzana binti Hamsan akan menerangkan tentang Ibnu Mas'ud. Serba sedikit mengenai latar belakang Ibnu Mas'ud. Nama beliau Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Hunzali. Beliau lahir pada 596 Masihi di Mekah dan wafat pada 653 Masihi di Madinah. Beliau digelar sebagai ahli qiraat Kufah kerana beliau merupakan seorang yang alim, faqih dan menjadi rujukan oleh orang-orang di Kufah dan Iraq khususnya. Beliau merupakan sahabat ke-6 yang terawal masuk Islam. Antara metodologi Ibnu Mas'ud ialah beliau hanya memutuskan keputusan berdasarkan apa yang telah dipelajari dan diingati dari perintah-perintah Nabi Muhammad SAW, serta pada yang sama berdasarkan apa yang beliau telah fahami dari Al-Quran dan Sunnah. Ibnu Mas'ud juga sering membentuk pendapat sendiri dengan melihat nilai-nilai dan prinsip syariah yang telah dipelajari dari Rasulullah SAW ketika mengambil keputusan. Apabila timbul sesuatu perkara yang memerlukan jawapan untuk menentukan hukum, Ibnu Mas'ud terlebih dahulu akan mencari jawapan dalam Al-Quran dan hadis. Jika tidak menemukan jawapan dari kedua sumber tersebut, Ibnu Mas'ud akan menggunakan kekuatan akal yang dinamakan sebagai ijtihad. Antara ijtihad Ibnu Mas'ud yang diterapkan pada dirinya, beliau tidak akan menghuraikan atau mengulas terhadap sesuatu perkara yang tidak diketahui dengan baik. Sebagai contoh, ada seorang tukang cerita menafsirkan surah Ad-Duhan ayat 10 dengan pendapatnya. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa yang mengetahui sesuatu ilmu, hendaklah ia mengucapkan, dan barang siapa yang tidak mengetahui, hendaklah dia mengucapkan Allahu A'lam. Antara contoh Ibnu Mas'ud dalam menentukan isu hukum ialah mengenai mahar bagi wanita yang ditinggalkan oleh suaminya tetapi belum digauli. Jawapan dari isu tersebut ialah Ibnu Mas'ud berpendapat bahawa wanita itu harus diberikan mahar mengikut mahar mithil. Bahkan beliau menyarankan bahawa wanita tersebut berhak menerima hak waris penuh dari suaminya dan ada edah bagi wanita tersebut. Saya Nordina Ilana binti Muhammad Nordin. Saya akan menerangkan sedikit tentang Sayyidina Umar. Nama sebenar Sayyidina Umar ialah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Beliau dilahirkan pada tahun 584 Masihi di Mekah Al-Mukarramah. Beliau merupakan khalifah yang kedua dan dilantik pada 22 Jamadil Akhir 13 Hijrah. Tempoh pemerintahan beliau selama 10 tahun 6 bulan. Dan beliau wafat pada umurnya 63 tahun. Seterusnya kita lihat kepada pembinaan hukum Islam pada zaman Sayyidina Umar. Pada zaman Sayyidina Umar ni terdapat satu peristiwa iaitu tanah pertanian telah dirampas oleh tentera-tentera peperangan. Jadi disebabkan itu terdapat satu pencanggahan ataupun pertelingkahan mengenai cara kaedah pembahagian tanah. Disebabkan dengan kebijaksanaan Sayyidina Umar, beliau mengatakan bahawa tanah bukanlah ataupun harta rampasan perang bukanlah termasuk dalam harta ghanimah. Jadi disebabkan itu, ini dapat juga dibuktikan melalui satu ayat Al-Quran yang mengatakan, yang menepati bahawa pendapat Sayyidina Umar ini tepat. Al-Quran mengatakan bahawa tanah ataupun harta rampasan perang bukanlah termasuk dalam kaedah ghanimah, tetapi sebaliknya iaitu kaedah far'i. Ibnu Abbas merupakan nama gelaran bagi seorang tokoh Islam yang cukup terkenal. Nama beliau yang sebenar adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, yang biasanya
dipanggil dengan panggilan Ibnu Abbas yang bermaksud anak kepada ayahnya, dan Abbas ini diberikan gelaran kerana untuk membezakan di antara Abdullah yang lain. Beliau dilahirkan pada tahun ketiga sebelum hijrah bersamaan tahun 619 Masihi di kota Mekah. Bapanya dan bapa Nabi Muhammad ini sebenarnya adalah adik-beradik. Beliau merupakan saudara sepupunya Rasulullah, manakala ibunya pula bernama Ummu Al-Fadl Lubabah, merupakan wanita yang kedua memeluk agama Islam selepas Sayyidatina Khadijah, iaitu isterinya Rasulullah. Baik, Ibnu Abbas ini dia merupakan pakar dalam bidang tafsir. Dia mampu mengeluarkan hujah-hujah bersandarkan kepada Al-Quran dan juga Al-Hadis tanpa ada sebarang syak dan juga keraguan, dan juga amat tepat untuk dia mengeluarkan hujah-hujahnya. Baik, dari segi permasalahan yang berlaku sewaktu zaman Ibnu Abbas ini adalah beliau menyelesaikan masalah solat jamak, yang mana beliau telah didatangi satu soalan, perlukah untuk kita melakukan solat jamak jika kita tidak bermusafir? Dan Ibnu Abbas telah menjawab pertanyaan berikut dengan cukup lengkap. Hujah yang diberikan juga tiada sebarang syak lah. Dan beliau mengatakan boleh, tetapi dengan beberapa syarat yang perlu dipatuhi. Seterusnya, sahabat Rasulullah bernama Abdullah ibnu Amr al-As. Beliau merupakan seorang ahli ibadah dan juga perawi hadis yang sangat terkenal. Antara usahanya dalam mengeluarkan atau membina sesuatu hukum ialah beliau akan mencatat setiap baik-baik kata daripada Rasulullah SAW di atas keizinan baginda sendiri. Seterusnya, berkenaan dengan isu hukum. Beliau telah mengemukakan suatu hukum berkaitan dengan puasa. Beliau meyakini kebolehannya berpuasa sepanjang hidup kepada baginda SAW. Akan tetapi, Rasulullah sendiri melarang untuk Abdullah ibnu Amr melakukan ibadah tersebut. Dengan itu, daripada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tiada siapa yang boleh berpuasa sepanjang hidup. Okey, seterusnya saya akan sambung dengan metodologi Sayyidatina Aisyah dalam pembinaan hukum Islam. Secara ringkas saya akan terangkan tentang biodata Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah ni adalah anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau lahir 8 tahun sebelum hijrah di Mekah Al-Mukarramah dan wafat pada 17 Ramadan tahun 58 hijrah ketika berumur 67 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Okay, seterusnya kita terus masuk kepada metod Sayyidatina Aisyah dalam mengistinbat hukum. Yang pertama sekali, beliau akan meneliti permasalahan berpandukan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian sekiranya tak ada dalam dua sumber tu, dia akan berijtihad berpandukan dalil, prinsip dan kaedah umum pensyariatan. Merangkumi maqasid yang terkandung dalam kedua-dua sumber utama tadilah. Okey. Kemudian, beliau tidak mengambil hukum hakam sedia ada secara keseluruhannya. Sekiranya beliau dapati sesebuah masalah tersebut wujud konteks yang berbeza. Okey, seterusnya, sekiranya ada percanggahan, beliau akan membuat penelitian semula nas hadis tersebut dengan tujuan untuk memastikan terlebih dahulu kesahihannya. Itu kalau berlaku percanggahan. Tapi kalau hadis tersebut sahih, dia akan mengkaji terjemahan tersirat dan tersurat nas tersebut dan melihat semula punca utama hadis tersebut diwujudkan ataupun hadis itu muncul. Okey, untuk melihat konteksnya yang asal. Okay, dengan cara berikut akan diyakinilah maksud sebenar hadis seiring dan bertepatan dengan maqasid umum pensyariatan hukum Islam. Okay, saya bawakan satu isu hukum, iaitu tentang 3 perkara yang membatalkan solat. Dalam hadis ni ada sebut 3 perkara yang membatalkan solat adalah sekiranya wanita, keledai dan anjing duduk atau melintas di hadapan orang yang solat tu, akan menyebabkan terbatalnya solat seseorang. Okey, untuk hadis ni Sayyidatina Aisyah menjawab yang kamu samakan kami dengan keledai
dan anjing. Okey. Itu adalah ayat pertama yang Sayyidatina Aisyah keluarkan lah. Okay, kenapa nak samakan kami sebagai perempuan ni dengan keledai dan anjing. Okey, dan banyak lagi lah. Ada lagi Sayyidatina Aisyah cakap dia pernah dalam situasi yang berada di hadapan Rasulullah ketika solat dan ada keperluan yang dia perlu untuk lalulah di hadapan Nabi ketika tu, dan dia lalu tapi Nabi tak batalkan solat dia. Itu hujah Sayyidatina Aisyah lah. Okey. So untuk hadis ni Sayyidatina Aisyah menolak, okey, disebabkan oleh dua faktor utama. Yang pertama sebab hadis ni membawa makna kalau betul hadis ni maknanya kita kena tanggung akibat daripada perbuatan buruk orang lain. Maksudnya orang lain yang lalu dekat depan kita, kita pula yang nak kena solat semula sebab solat kita tadi terbatalkan. Okay, itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, hadis tersebut mengandungi elemen menyamakan wanita dengan haiwan, iaitu keledai dan anjing tadilah. So yang mana penyamaan ni dipandang sebagai sesuatu yang tidak elok lah menurut Sayyidatina Aisyah. Okay, itu saja. Kedudukan sahabat dalam Syiah. Bagi pengikut fahaman Syiah, para sahabat boleh sahaja untuk dicela dan dicerca. Mereka ada menafsir surah Al-Anfal ayat 2 hingga 3 bahawa semua orang pada zaman Rasulullah murtad selepas kewafatan baginda, kecuali beberapa orang sahaja. Antaranya ialah Ali bin Abi Thalib, Al-Miqdad bin Al-Aswad, Abu Zar Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi. Menurut mereka juga, selain daripada Imam Mahdi, akan lahir juga imam-imam yang lain dan musuh-musuh mereka yang terdiri daripada kaum Quraisy, terutamanya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, untuk menerima balasan atas apa yang mereka panggil kezaliman terhadap ahli bait. Antara azab yang diterima oleh Sayyidina Abu Bakar dan Umar seperti yang terdapat dalam riwayat yang disebut oleh Nikmatullah Al-Jazairi, yang bermaksud kemudian Imam Mahdi menyalip kedua-duanya pada pokok dan memerintahkan api keluar dari bumi membakar kedua-duanya dan pokok. Kemudian Imam Mahdi meminta supaya didatangkan kedua-duanya, iaitu dihidupkan semula lalu dibunuh 1000 kali dalam sehari semalaman. Tambahan daripada itu, Al-Fid Al-Kashan ada menyatakan di dalam kitab hasil karangannya, bagi Sayyidatina Aisyah pula akan dihidupkan semula dan dikenakan hukuman sebat sebagai hukuman had. Selain itu, Syekh Al-Mufid ada menulis di dalam kitabnya yang bermaksud seluruh ulama Imamiyah dan ramai daripada kalangan ulama Zaidiyah telah sepakat mengatakan bahawa khalifah-khalifah yang mendahului Amirul Mukminin, iaitu Sayyidina Ali, adalah orang-orang yang sesat dan fasik, dan tindakan mereka melewatkan Amirul Mukminin daripada kedudukan yang ditentukan oleh Rasulullah, menjadikan mereka orang-orang yang derhaka. Lagi zalim, dengan kezaliman tersebut mereka akan kekal di dalam neraka. Tidak terhenti di situ, penganut Syiah juga mempunyai doa untuk melaknat para sahabat Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, Allahumma turunkan laknatmu ke atas dua berhala Quraisy, dua pengkhianat dan tagutnya, dua pendustanya dan dua anak perempuan keduanya yang telah menyalahi perintahmu, mengingkari wahyumu, mengufuri nikmatmu, menderhakai rasulmu, menukar agamamu, menyelewengkan kitabmu. At-Tabrasi yang merupakan salah seorang ulama besar mereka menjelaskan kelebihan daripada membaca doa ini ialah sesungguhnya orang yang berdoa dengan doa ini pahalanya sama dengan orang yang melontar 1 juta anak panah bersama Nabi Muhammad dalam peperangan Badar dan Hunain. Kesimpulan daripada kajian ini, para sahabat merupakan orang yang paling rapat dengan baginda. Justru setiap para sahabat memiliki metodologi mereka dengan cara yang tersendiri. Dan fahaman Syiah ini merupakan satu ancaman yang besar bagi seluruh umat Islam. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.